Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Azra Syakira binti Muhammad Rafli dari kelas 303. Jadi hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang pelaporan yang telah dikaji dan dihasilkan oleh saya pada beberapa minggu yang lepas. Pelaporan ini tentang perjuangan pahlawan Datuk Maharaja Lela Pandak Lam yang merupakan salah seorang tokoh tempatan yang berjuang untuk menentang British di negara kita. Berikut merupakan latar belakang tokoh di mana Pandak Lela Lam atau dikenali sebagai Datuk Maharaja Lela merupakan salah seorang pembesar 8 Perak. Beliau berketurunan Dain Salili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Beliau juga merupakan pembesar yang gagah dan mempunyai kedudukan yang tinggi iaitu susunan yang ketujuh dalam hierarki bangsawan Perak. Pembentangan ini dia teruskan lagi dengan faktor-faktor yang membawa penentangan tokoh. Terdapat beberapa faktor yang membawa penentangan tokoh Maharaja Lela terhadap British. Antaranya ialah British mengambil hak cukai di mana pada 24 Julai 1875 JW Bush telah memaksa Sultan Abdullah untuk menandatangani peristiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Kemudian Sultan Abdullah diugut akan diturunkan tahta jika enggan menandatangani peristiharan tersebut. Faktor yang seterusnya ialah mencabar Kesultanan Melayu di mana Sultan Abdullah didesak menandatangani pengisytiharan kuasa kepada residen British. Selain itu, JW Bush bertindak sesuka hati dengan memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, perahu, senjata dan bayaran permit untuk membalak. Faktor yang terakhir ialah mencabuli adat resam di mana JW Bush telah mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu. Peristiwa penentangan bermula dengan mengadakan beberapa mesyuarat sulh antara Sultan Abdullah dan pembesarnya bagi membincangkan dalam pakatan menghapuskan JW Bush. Pada 20 Julai 1875, satu perjumpaan telah diadakan di Durian Sebatang di mana Raja Abdullah dan Raja Ismail menyatakan persetujuannya untuk membantu Datuk Maharaja Lela dengan menyediakan alat-alat senjata. Pada 2 November 1875, JW Bush dan sepasukannya telah tiba di Pasir Salak untuk menampal peristiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Kesempatan tersebut digunakan oleh Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya untuk membunuh JW Bush. Pandak input diarahkan untuk merejam lembing ke arah JW Bush yang sedang bermandi. Kemudian sepuntung menerpa dan menetak kepala JW Bush dengan parang panjangnya. Akhir sekali, JW Bush mati ditikam oleh Datuk Maharaja Lela. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sakur, Pandak Input dan sepuntung ditangkap dan diberi hukuman gantung sampai mati manakala Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim dibuang negeri. Setiap kejayaan pasti ada kegagalan. Begitu juga dalam kisah perjuangan Datuk Maharaja Lela dalam menentang British. Antara faktornya ialah kelemahan strategi. Hal ini British lebih bijak dalam menyusun dan menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi kebangkitan masyarakat tempatan. Di samping itu, kelemahan teknologi juga merupakan salah satu faktor kegagalan penentangan tokoh. Penggunaan senjata British lebih canggih dan moden berbanding senjata masyarakat tempatan. Faktor kegagalan yang seterusnya ialah sokongan. Seperti kejadian yang berlaku ketika Sultan dan pembesar Perak membuat tindakan untuk mencabar perjanjian Pangkor ditemui gagal kerana usaha membatalkan perjanjian tersebut tidak mendapat sokongan British. Faktor yang seterusnya ialah faktor istana dan penentangan bersifat setempat yang tidak meluas ke seluruh negeri. Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama. Iaitu satu peribahasa yang merujuk kepada sumbangan tokoh-tokoh yang telah berkorban untuk mempertahankan tanah air. Oleh itu, kita mestilah menghargai perjuangan mereka.
terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk menghargai tokoh tempatan. Antaranya ialah kita hendaklah menanamkan perasaan bangga lagi bermaruah menjadi rakyat Malaysia. Usaha yang kedua ialah pihak kerajaan mestilah menyimpan barang-barang bukti yang berkaitan dengan perjuangan tokoh tempatan di tempat yang selamat seperti di muzium. Usaha yang seterusnya ialah kita mestilah sentiasa memahami dan menghayati tentang kisah-kisah perjuangan tokoh tempatan. Selain itu, kita juga boleh menjadikan tokoh-tokoh tempatan sebagai idola sanjung. Dalam kisah perjuangan ini, kita dapat belajar dan mengenali arti kemerdekaan sangatlah berharga. Oleh itu, kita hendaklah menanamkan semangat patriotik serta nilai-nilai murni dalam diri kita, dan kita hendaklah mencontohi sifat-sifat Datuk Maharaja Lela yang berani dan tegas dalam mempertahankan tanah air. Selain itu, beliau juga telah mengajar kita bahawasanya sebagai rakyat Malaysia, haruslah kita bersatu padu untuk mengekalkan kedamaian negara. Oleh itu, saya berharap orang ramai dapat mengetahui dan menghayati kisah perjuangan Datuk Maharaja Lela yang sangat berharga ini. Saya juga berharap kisah-kisah tokoh ini tidak mudah lenyap dan diabaikan begitu sahaja. Berikut merupakan sumber rujukan yang telah banyak membantu saya dalam menghasilkan pelaporan ini. Saya menggunakan bahan ilmiah seperti buku teks sejarah tingkatan 3 dan buku rujukan sejarah revisi cepat PT3. Selain itu, saya juga menjadikan internet sebagai rujukan utama dalam melaksanakan kajian ini, iaitu melalui link-link YouTube dan Google Chrome yang terdapat di atas. Terima kasih juga kepada ayah saya iaitu Muhammad Rafli bin Mat Rajab yang telah memberi kerjasama ketika temu bual dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Tidak dilupakan juga kepada guru sejarah saya sendiri iaitu Encik Zulkifli bin Muhammad yang telah banyak membantu dan memberikan tunjuk ajar yang lebih tepat sepanjang kajian pelaporan ini dilaksanakan.